Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Encik Muhtafizam bin Muktak dan kepada pelajar yang lain. Saya Zulfikri bin Khalid, nombor matrik 282168, akan membuat perbentangan tugasan bertajuk Demokrasi Switzerland. Okay. Pengenalan demokrasi bergantung pada penyataan rakyat. Mereka mengambil bahagian bukan sahaja dengan mengundi tetapi dengan melibatkan diri dalam komuniti mereka. Ini mungkin dengan menyertai badan amal, parti politik atau kumpulan alam sekitar atau komuniti. Masyarakat demokratik ialah masyarakat yang bekerja ke arah cita-cita demokrasi, iaitu dengan menghormati individu dan hak mereka untuk membuat pilihan mereka sendiri. Selain daripada itu, toleransi terhadap perbezaan dan idea yang bertentangan juga merupakan lambang kepada kepimpinan yang berdemokrasi. Demokrasi ialah sistem kerajaan di mana undang-undang, dasar kepimpinan dan usaha utama sesebuah negeri atau kerajaan lain diputuskan secara langsung atau tidak langsung oleh masyarakat. Sebuah kumpulan yang secara sejarahnya ditubuhkan oleh hanya sebilangan kecil penduduk. Sebagai contoh, semua bebas iaitu lelaki dewasa di Athens purba, tetapi secara umumnya difahami sejak pertengahan abad ke-20 untuk merangkumi semua warga dewasa. Sebagai salah satu prinsip asas demokrasi yang dipegang, majoriti memerintah. Apakah majoriti yang betul? Majoriti semua rakyat atau majoriti rakyat yang mengundi sahaja? Apabila isu-isu seperti yang tidak dapat dielakkan memecah belahkan rakyat, adakah kehendak majoriti sentiasa diutamakan atau sepatutnya, seperti dalam kes pergerakan hak sivil Amerika, minoriti diberi kuasa untuk mengatasi pemerintahan majoriti? Paling penting, apakah mekanisme undang-undang atau perundangan yang harus diwujudkan untuk menghalang demokrasi daripada menjadi pangsa apa yang disebut oleh salah seorang bapa pengasas Amerika, James Madison, kezaliman majoriti? Akhir sekali, apakah kemungkinan majoriti rakyat akan terus percaya bahawa demokrasi adalah bentuk kerajaan yang terbaik untuk mereka? Untuk mengekalkan demokrasi, ia mesti mengekalkan sokongan besar kedua-dua rakyat dan pemimpin yang mereka pilih. Sejarah telah menunjukkan bahawa demokrasi adalah sebuah institusi yang sangat rapuh. Malah daripada 120 negara demokrasi baharu yang muncul di seluruh dunia sejak 1960, hampir separuh telah mengakibatkan negara gagal atau telah digantikan dengan bentuk kerajaan lain yang biasanya lebih authoritarian. Oleh itu, adalah penting bahawa demokrasi direka bentuk untuk bertindak balas dengan cepat dan sewajarnya kepada faktor dalaman dan luaran yang pasti akan mengancam mereka. Model demokrasi terbagi kepada 6. Yang pertama, demokrasi langsung. Yang kedua, demokrasi perwakilan atau tidak langsung. Yang ketiga, demokrasi berparlimen. Yang keempat, demokrasi berpresiden. Yang kelima, demokrasi elit. Dan yang keenam, demokrasi pluralis. Demokrasi langsung, bentuk demokrasi ini berfungsi dengan mudah dalam komuniti kecil di mana semua ahli masyarakat boleh berkumpul untuk membincangkan perkara-perkara yang berbangkit dalam arena politik mereka. Pendapat setiap ahli dipertimbangkan sebelum kesimpulan dapat dicapai. Bentuk demokrasi ini diamalkan di Athens purba di mana rakyat berkumpul secara berkala untuk membincangkan perkara-perkara negara dan mencari jalan ke hadapan. Referendum boleh digunakan oleh rakyat biasa untuk meminta kerajaan memasukkan undang-undang tertentu. Jika rakyat berjaya mencapai undi majoriti, sebaliknya inisiatif memberi rakyat kuasa untuk mencipta undang-undang jika mereka mencapai undi majoriti. Walau bagaimanapun, kebanyakan negara terlalu besar dan terlalu rumit untuk demokrasi langsung berfungsi dalam sempadan politik mereka. Yang kedua tadi, demokrasi perwakilan atau tidak langsung. Bentuk demokrasi ini adalah satu bentuk demokrasi di mana urusan negara dijalankan oleh wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat umum melalui aplikasi hak pilih orang dewasa sejagat. Contohnya, kedaulatan terletak pada wakil rakyat dan bukan pada rakyat. Demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung ialah apabila orang memilih untuk mengundi siapa yang akan mewakili mereka di parlimen.
kelemahan bentuk demokrasi ini ialah kerajaan yang dipilih mungkin gagal untuk mengejar kepentingan rakyat. Referendum dan inisiatif unsur-unsur demokrasi langsung yang dibincangkan di atas berfungsi sebagai ubat untuk penyakit demokrasi perwakilan. Yang ketiga, demokrasi berparlimen. Model ini adalah satu bentuk demokrasi tidak langsung di mana cabang perundangan kerajaan biasanya diketuai oleh Perdana Menteri, Ketua Negara yang memiliki sebahagian besar kuasa negeri. Badan perundangan iaitu parlimen yang dipilih memilih ketua kerajaan dan boleh memecat Perdana Menteri dan pada bila-bila masa dengan meluluskan undi tidak percaya. Yang keempat, demokrasi berpresiden. Model ini adalah satu bentuk demokrasi perwakilan di mana rakyat memilih seorang pemimpin, presiden dalam pilihan raya yang bebas dan adil untuk menerajui urusan. Presiden ialah ketua kerajaan dan ketua negara yang memimpin dalam kapasiti eksekutif bebas daripada cabang perundangan kerajaan. Di bawah demokrasi berpresiden, presiden sesebuah negeri mempunyai sejumlah besar kuasa ke atas kerajaan. Begitu juga badan perundangan tidak boleh memecat presiden dari jawatannya sama ada melainkan kes itu melampau. Yang kelima, demokrasi elit. Model demokrasi ini juga dikenali sebagai demokrasi authoritarian kerana kerajaan sebenarnya tidak berada di tangan rakyat. Sistem ini dipanggil demokrasi kerana ia mengamalkan beberapa ciri penting demokrasi seperti pilihan raya berkala, pengasingan kuasa dan lain-lain, tetapi kuasa politik berada dalam kumpulan elit masyarakat yang biasanya berpendidikan tinggi dan kaya juga. Yang keenam, demokrasi pluralis. Model ini wujud berhubung dengan demokrasi perwakilan. Demokrasi pluralis ialah demokrasi di mana pelbagai parti dan kumpulan politik wujud yang semuanya layak dan terlibat dalam persaingan untuk meluluskan pendapat yang paling diterima dalam kerajaan, iaitu mereka bersaing untuk mempengaruhi dasar. Ia memperkasakan mereka yang tidak berkuasa dengan memecahkan negeri kepada rangkaian kecil dan lebih suka memperkasakan politik akar umbi berasaskan komuniti. Contoh demokrasi Switzerland. Pada sejumlah 4 tarikh berasingan setiap tahun, rakyat Switzerland berpeluang menyuarakan pendapat mereka melalui inisiatif dan referenda yang meliputi pelbagai isu. Sebagai contoh, Switzerland adalah satu-satunya negara di dunia yang mempunyai 2 peluang pada tahun lalu untuk mengundi undang-undang COVID-19. 26 kanton konfederasi Switzerland mempunyai kuasa membuat keputusan yang besar dan orang ramai sering mengambil kira perkara dasar melalui referendum. Kebebasan awam secara amnya dihormati di negara ini, walaupun undang-undang dan dasar yang diterima pakai dalam beberapa tahun kebelakangan ini telah mencerminkan kewaspadaan yang semakin meningkat terhadap immigration dan kumpulan minoriti yang berasal dari asing yang kadang-kadang menghadapi diskriminasi masyarakat. Terdapat 3 instrumen demokrasi langsung, semua jenis referendum, mandatory, inisiatif, popular dan pilihan. Undian mesti diadakan untuk sebarang pindaan kepada perlembagaan yang mengakibatkan referendum mandatory. Majoriti berganda bermakna persetujuan majoriti rakyat dan kanton diperlukan untuk meminda perlembagaan negara. Demokrasi langsung di Switzerland adalah tugas yang sangat mencabar dan memerlukan penduduk negara itu untuk membahaskan isu-isu yang berkaitan secara intensif dan dengan cara yang kukuh dari segi fakta. Orang ramai juga perlu dimaklumkan dengan baik tentang aspek institusi Switzerland, menghormati struktur demokrasi negara persekutuan kita dan dapat mengkontekstualisasikan secara sejarah cadangan yang mereka diminta untuk mengundi. Semua ini memerlukan pengetahuan sivik yang baik dan pengetahuan yang luas tentang sejarah Switzerland. Pembelajaran ini seharusnya bermula di sekolah rendah dan diteruskan di peringkat menengah 2 dengan merujuk kepada isu semasa. Kelebihan model demokrasi secara langsung.
terbagi kepada 4. Setiap undi membawa berat yang sama dalam demokrasi langsung. Apabila kerajaan bergantung kepada perwakilan untuk penciptaan dasar, maka terdapat poket penduduk di mana equity setiap undi tidak dikira sama. Kelebihan ini bermakna lebih ramai orang dalam setiap komuniti berpengetahuan tentang peristiwa semasa kerana keperluan untuk aktif dari segi politik. Yang kedua, kerajaan tidak boleh menyembunyikan maklumat daripada rakyat. Ini bermakna tiada rahsia yang perlu dibimbangkan kerana kawalan kerajaan sentiasa di peringkat tempatan. Anda tidak memerlukan 200,000 orang untuk menyerbu kawasan 51 sama ada kerana kita semua mempunyai akses di pangkalan itu. Yang ketiga, terdapat lebih banyak accountability dalam struktur demokrasi langsung. Pada 2012, Gubernur Scott Walker dari Wisconsin menghadapi pilihan raya panggilan semula selepas pengundi mengumpul lebih 900,000 tanda tangan untuk memulakan proses itu. Demokrasi langsung hanya akan bertanya kepada rakyat apa yang mereka mahu lakukan dan kemudian mengubah dasar untuk mewujudkan hasil tersebut. Yang keempat, orang ramai biasanya lebih gembira apabila mereka hidup dalam demokrasi langsung. Jika orang ramai tidak bersetuju sepenuhnya antara satu sama lain, terdapat pemahaman bahawa setiap individu mempunyai suara mereka diwakili dalam setiap isu. Kelemahan model demokrasi secara langsung terbagi kepada 4 juga. Yang pertama, kos demokrasi langsung mesti diambil kira. Sekiranya negara sebesar Switzerland melaksanakan sistem ini, kos kehilangan produktiviti akan menjadi sangat besar apabila anda menambah kos undian, pengiraan dan pengedaran maklumat. Setiap referendum boleh menelan belanja 2 bilion atau lebih. Kedua, isu yang sedang dibincangkan adalah untuk kesan tempatan. Apabila Reuters menyemak sistem ini pada 2012, terdapat 6,000 orang berkumpul di dataran awam untuk mengundi dalam isu yang termasuk pengenalan semula, pengemumian percuma, mengharamkan anjing penyerang dan sama ada belanjawan pengangkutan tempatan perlu dinaikkan. Apabila orang ramai mempunyai pendapat langsung tentang cara cukai mereka dibelanjakan, ia boleh membawa kepada perkhidmatan yang cekap kos, pengelakan cukai yang kurang dan hutang awam yang lebih sedikit. Yang ketiga, masih terdapat ancaman manipulasi undi untuk dipertimbangkan dengan demokrasi langsung. Setiap pilihan raya menghadapi peluang untuk membolehkan mereka yang mempunyai kedudukan sosioekonomi yang lebih tinggi mendapat lebih banyak pengaruh ke atas mereka dan mengawal sumber yang lebih rendah. Maknanya, banyak lagi peluang untuk mengumpul pelobi terlibat secara langsung dalam proses pengundian. Yang keempat, mesti ada tahap penyertaan yang tinggi agar tindakan demokrasi langsung berkesan. Apabila 6,000 orang hadir untuk mengadakan perbahasan parlimen mereka dan mengeluarkan undi, maka terdapat kadar penyertaan sebanyak 15% dicapai, melainkan terdapat kesediaan majoriti yang jelas untuk mengambil bahagian dalam aktiviti ini. Minoriti kecil rakyat akan menentukan cara hidup setiap orang. Rumusannya, pegunungan dan Pistes Switzerland adalah antara mangsa pemanasan global yang lebih indah. Kerajaan Switzerland menghabiskan 2 tahun yang lalu melakukan bahagiannya untuk menyelamatkan mereka dan memenuhi kewajipan di bawah perjanjian iklim Paris dengan membuat rancangan untuk mengurangkan pelepasan karbon. Matlamatnya adalah untuk mengurangkan pelepasan bersih kepada sifar menjelang 2050 dengan menaikkan cukai tenaga, menggalakkan tenaga boleh diperbaharui dan sebagainya. Tetapi pada 13 Jun, pengundi Switzerland melemparkan sepanah dan kerja-kerja menolak rancangan kerajaan dalam referendum sebanyak 52% hingga 48%. Ia adalah satu daripada 8 isu lain yang dimasukkan ke dalam referendum setakat tahun ini. Referendum ialah satu bentuk demokrasi langsung di mana rakyat mengundi secara langsung mengenai persoalan dasar dan bukannya membenarkan perwakilan yang dipilih untuk membuat keputusan, iaitu demokrasi perwakilan. Di Switzerland, penggunaannya bermula kira-kira kepada asal-usul negara moden pada tahun 1848. Apabila kanton yang agak autonomi negara itu diikat bersama menjadi sebuah republik persekutuan, menyatukan kanton adalah sukar dengan perbezaan bahasa Perancis, Jerman, Itali dan Romans dan agama.
Pada tahun 1847, puak Protestan mengalahkan golongan Katolik dalam perang saudara yang singkat. Beberapa kanton mula menggunakan referendum untuk meluaskan undang-undang, dan pada tahun 1874 sistem itu diperkenalkan secara nasional dan Perlembagaan Persekutuan yang baru. Sebenarnya pungutan suara adalah satu konsesi untuk mendapatkan penduduk yang berpecah belah untuk menghadapi kerajaan pusat moden. Sekian, terima kasih.